Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas segala kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas segala rahmat dan nikmat-Mu yang tidak ternilai. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi diri kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan juga kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat, ceria, bahagia dan di bawah lindungan Allah SWT walau di mana sahaja anda berada. Okey, pada hari ini tibalah masa anda semua bersama dengan barisan kaunselor UiTM Cawangan Melaka. Okey, anda dah bersedia untuk mendengar taklimat daripada kaunselor dan juga sedikit perkongsian motivasi. Okey, jika dah bersedia, jom kita mulakan. Anda dah biasa mendengar apa tu sesi kaunseling? Dah biasa jumpa kaunselor? Okey, ada yang dah, ada yang belum kan? So, kepada yang belum lagi memahami ataupun belum mengetahui tentang apa itu kaunseling, okey, saya terangkan ya. Kaunseling adalah pertemuan antara kaunselor dan pelajar untuk membincangkan isu yang dihadapi oleh pelajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada matlamat kaunseling lah. Okey, setiap apa yang kita wujudkan pasti ada matlamat dia, betul tak? Begitu juga dengan penubuhan unit kerja dan kaunseling di UiTM ni. Okey, matlamat utama penubuhan unit kerja dan kaunseling adalah untuk membantu pelajar rasa bertanggungjawab ke atas diri. Selain daripada itu, memberi bimbingan untuk meluaskan tentang kesedaran mengenai potensi diri dan membantu pelajar untuk menjadi lebih produktif. Okey, seterusnya adalah menerima diri dengan lebih positif dan memperbaiki imej diri yang negatif. Okey, kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Seterusnya adalah untuk membantu ke arah menyesuaikan diri dengan keadaan serta mengatasi cabaran hidup yang dialami oleh pelajar di kampus ataupun dalam kehidupan seharian. Biasalah kita sebagai manusia yang normal mesti tak lari daripada pelbagai cabaran dan juga ujian. Betul? Okey.
Matlamat akhir adalah untuk mempertingkatkan kemampuan pelajar dalam membuat sesuatu keputusan. Di unit kerjaya kaunseling, kita menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan ya. Okey, cuma yang kita tak boleh buat adalah jika ada rakan-rakan anda histeria, kaunselor tak boleh nak bantulah sebab kita bukan bomoh lah kan. So itu kena mencari ustaz-ustaz di Darul Syifa lah ya. Okay, begitu juga dengan kalau nak buat pinjaman duit ke, janganlah datang ke unit kerjaya kaunseling. Tetapi kalau nak buat sesi kaunseling untuk bantu menjana pendapatan, okey, kaunselor boleh bantu. Okey, boleh? So apa dia perkhidmatan utama yang ditawarkan di unit kerjaya kaunseling ini, iaitu kita ada dua lah. Sesi kaunseling pelajar dan staf. Okey, keduanya adalah program-program pembangunan kendiri dan pembangunan kerjaya. Okey, dua-dua program ini sangat sinonim lah dengan unit kerjaya kaunseling bagi membantu, membimbing semua pelajar-pelajar insya-Allah. Biasanya apa isu-isu yang dihadapi oleh pelajar ya bila jumpa kaunselor? Okey, pertamanya adalah berkaitan dengan diri sendiri, kedua adalah akademik, ketiga adalah sosial ataupun perhubungan dengan rakan sebaya ataupun keluarga, pensyarah dan pelbagai lagi lah. Okey, keuangan macam yang saya cakap tadi tu, bukannya datang untuk buat pinjaman tetapi datang untuk mencari solusi bagaimana nak menyelesaikan isu keuangan. Okey, ada juga pelajar yang datang disebabkan oleh masalah dengan keluarga. Okey, serta untuk bimbingan berkenaan dengan kerjaya, pemilihan kerjaya ataupun nak panduan menghadiri temuduga dan seumpamanya lah. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan kesihatan ataupun kesihatan mental. Okey, kesihatan diri ni bukannya kaunselor nak datang buat rawatan sebagaimana doktor, bukan, tetapi kita nak bimbing anda macam mana proses untuk menyesuaikan diri dengan keadaan diri anda yang tidak sihat. Okey, begitu juga dengan kesihatan mental. Bukan kaunselor akan memberi anda ubat untuk kontrol tahap kesihatan mental anda, tetapi kaunselor adalah bertindak untuk memberi sokongan, motivasi kepada anda lah dalam menguruskan kesihatan mental anda. Sebenarnya terdapat perbezaan antara peranan kaunselor, doktor dan pakar psikiatri. Okey, kalau kaunselor lebih kepada ketidakselesaan, ketidaksejahteraan emosi. Manakala untuk doktor pula, jika kita tak selesa dengan keadaan fizikal kita lah, sakit kan, contohnya jatuh motosikal ataupun migraine, gastrik dan seumpamanya lah. Okey, kalau pakar psikiatri pula adalah untuk membantu dari segi kesejahteraan minda kita. Okey, bila kita tidak sejahtera minda, kita tidak sihat dari segi mental kita, maka kita perlu jumpa dengan pakar psikiatri. Okey, jika anda merasa tak selesa dengan emosi anda, jadi anda bolehlah jumpa dengan kaunselor di UiTM Cawangan Melaka. Jadi siapa kaunselor sebenarnya ni? Okey, kaunselor atau lebih dikenali sebagai pegawai psikologi dalam bahasa suratnya adalah seseorang individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang psikologi dan kaunseling. Okey, berperanan untuk membantu klien dalam aspek pembangunan sahsiah, akademik, kerjaya dan kendiri melalui sesi kaunseling. Kaunselor ini perlu melalui proses pendidikan berterusan. Okey, kalau sekurang-kurangnya dalam peringkat ijazah, ya, ijazah selama 4 tahun pengajian, barulah layak untuk bergelar sebagai kaunselor. Kalau sekadar belajar Kelasco kaunselor rakan sebaya 2 semester ataupun setahun, masih tak boleh dipanggil kaunselor ya. Okey, mesti anda semua nak tahu kan siapa kaunselor-kaunselor di UiTM Cawangan Melaka. Okey, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya adalah Cik Manisah binti Cik Muhammad Yusof. Dah kahwin Nama Cik Manisah itu nama IC lah ya. Okey, kalau di kalangan pelajar memanggil saya sebagai Umi. So anda semua juga boleh panggil Umi lah ya. Saya merupakan ketua unit di unit kerjaya kaunseling UiTM Cawangan Melaka.
Bersama-sama saya adalah Encik Muhammad Bakri bin Hussein, Pegawai Psikologi Kanan. Kami berdua di UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah. Okey, seterusnya adalah Puan Sharifah Nur Baiti binti Said Idris, Pegawai Psikologi Kanan di kampus Bandaraya. Manakala di kampus Jasin, kita ada 2 orang kaunselor perempuan, iaitu Puan Nur Syahira binti Mak Syukur, Pegawai Psikologi Kanan. Bersama dengan Puan Syahira adalah Puan Nur Ainatul Mardiah binti Abdul Wahab, yang juga Pegawai Psikologi Kanan. Okey, mereka berdua di kampus Jasin. Buat masa ini, anda boleh temui kami ataupun menghubungi kami melalui telecounselling. Okey, jika anda berada di rumah kan, boleh hubungi mana-mana kaunselor sebagaimana yang dipaparkan di layar. Jika anda berada di dalam kampus, anda boleh datang terus berjumpa bersemukalah dengan kaunselor. Okey, sebelum tu kena buat melalui temujanji counselling to you yang akan diberi panduan oleh Encik Bakri sebentar lagi. Okey. So, di unit kerjaya kaunseling kampus Alor Gajah, anda boleh datang di arah 1 bangunan Ibnu Khaldun, ya. Okey. Untuk kampus Bandaraya Melaka pula, anda perlu naik lift, pergi ke aras 15 di bahagian HCP. Di situlah terletaknya unit kerjaya kaunseling. Manakala di kampus Jasin pula berada di arah 1 bangunan pentadbiran, kampus Jasin. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya di unit kerjaya kaunseling. Jika anda ada apa-apa nak tanya kan, nak dapatkan maklumat, boleh hubungi kami di nombor WhatsApp business, unit kerjaya kaunseling UiTM Melaka bagi 3 kampus di nombor 06-558-2047. Okey, akhir kata, semoga anda semua sentiasa berbahagia, okey, menikmati kehidupan seadanya. Terimalah apa yang anda dapat, ya. Bersyukur dengan apa yang anda dapat, walaupun anda dapat apa yang anda tak suka. Okey, sebab segala kebahagiaan itu adalah berpunca daripada diri kita sendiri, berpunca daripada penerimaan dan pemikiran kita. Okey, so sayangi diri, sayangi semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Encik Muhammad Bakri. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Encik Muhammad Bakri Hussein, kaunselor anda di UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah. Semoga anda semua sihat sejahtera. Pada slot ini, saya ingin berkongsi maklumat sistem atas talian ataupun sistem online yang akan digunakan oleh unit kerjaya dan kaunseling UiTM. Ramai daripada anda semua telah didedahkan dengan sistem online ataupun atas talian sejak daripada peringkat sekolah, daripada peringkat proses permohonan ke universiti. Anda telah didedahkan dengan sistem online. Di peringkat universiti, anda tidak terkecuali, mahu atau tidak mahu, anda perlu menggunakan sistem online. Sistem online sudah menjadi satu keperluan ataupun trend pada masa ini. Di peringkat UiTM, anda akan didedahkan dengan banyak lagi sistem online, sama ada untuk proses pembelajaran, urusan-urusan kolej, urusan-urusan kebajikan pelajar, dan juga aktiviti-aktiviti kegiatan pelajar. Sistem online dibina untuk 2 tujuan utama. Pertama, ia bertujuan untuk menyampaikan informasi secara terus kepada pengguna. Maklumat atau informasi akan diperolehi secara cepat dan terus kepada pengguna dengan hanya 1 klik sahaja di hujung jari anda. Maklumat akan dapat diperolehi dengan cepat dan mudah. Tujuan kedua ialah sistem online ini merupakan satu medium komunikasi di antara pengguna. Dalam konteks UiTM, anda sebagai pelajar akan dapat berkomunikasi dengan staf atau pensyarah dan sebaliknya. Maklumat yang akan saya sampaikan pada slot ini ialah sistem counseling to you. Sebagai seorang pelajar, anda boleh mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara walk-in ke pejabat unit kerjaya dan kaunseling. Tetapi anda dinasihatkan menggunakan sistem counseling to you ini untuk temujanji terlebih dahulu, untuk memastikan masa yang boleh para kaunselor untuk mengadakan sesi bersama pelajar. Bagaimana untuk menggunakan sistem counseling to you ini? Pertamanya, anda perlu mempunyai akses internet.
Dan sistem ini boleh didaftarkan di atas akaun anda menggunakan smartphone ataupun komputer. Untuk mendaftar sistem Counseling to You, anda perlu membuka laman web counselingtoyou.uitm.edu.my. Pada paparan hadapan Counseling to You, di sudut atas sebelah kanan, sila klik Register. Selepas klik butang Register, anda perlu memilih member type dan anda perlu memilih status anda sebagai students. Dalam kolom Student ID, masukkan nombor matrik anda ataupun nombor pelajar anda. Langkah seterusnya, klik Search. Selepas itu, anda akan cipta password yang anda boleh ingat. Hati-hati dan jangan dedahkan password tersebut kepada orang lain. Seterusnya, klik Create an Account. Apabila pendaftaran berjaya, anda boleh login akaun anda dengan menggunakan nombor pelajar sebagai ID dan password yang anda cipta tadi. Bagaimana untuk menetapkan janji temu di Counseling to You? Mula-mula, anda ke counselingtoyou.uitm.edu.my dan klik Login pada sebelah atas sudut kanan. Pilih member type sebagai student, masukkan student ID dan password dan klik Login. Klik Counseling dan New Registration di panel sebelah kiri. Sila baca Regulation Status. Tanda pada kotak jika anda bersetuju dengan terma dan syarat. Selepas itu, klik Proceed. Seterusnya, pilih Counseling Type dan klik Appointment. Anda perlu pilih Date and Time untuk memilih masa dan hari janji temu. Pilih kaunselor anda dan lengkapkan info problem ataupun isu untuk isu sesi kaunseling anda dan lengkapkan juga nombor telefon dan klik Submit. Langkah seterusnya, lengkapkan inform consent form sebagai persetujuan sebelum sesi kaunseling dijalankan. Selain tujuan untuk membuat temu janji untuk mengadakan sesi bersama dengan kaunselor, sistem Counseling to You ini juga membolehkan anda menghantar mesej kepada kaunselor anda. Anda boleh klik di panel kiri sistem ini di kolom mesej dan anda boleh menghantar mesej dan kaunselor akan cuba membalas semua mesej anda. Selain itu, jika anda berminat untuk mencuba ujian psikologi, anda boleh klik psikologi test di panel kiri dan boleh menjawab ujian tersebut. Apabila selesai, boleh dapatkan pandangan ataupun penilaian daripada kaunselor anda. Sistem kaunseling ini akan ditambah baik daripada masa ke semasa untuk kemudahan semua. Oleh itu, selamat mencuba dan selamat berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Apa khabar para pelajar sekalian? Saya doakan agar para pelajar berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria-ceria selalu. Bersama-sama dengan saya akan kongsikan tentang program-program yang dianjurkan oleh Unit Kerjaya dan Kaunseling. Yang pertama sekali kita lihat pada program kerjaya. Antara program yang dianjurkan adalah modul pembangunan kerjaya atau kita kenali sebagai Finishing School. Dalam modul pembangunan kerjaya ni, para pelajar akan didedahkan tentang cara-cara untuk membuat resume yang betul, bagaimana cara nak buat video resume, bagaimana nak buat cover letter, bagaimana para pelajar nak menjawab soalan-soalan dalam temu duga dan akhirnya nanti para pelajar akan berjaya mendapat pekerjaan tersebut. Seterusnya adalah program One Student One Skill. Program One Student One Skill ni merupakan program anjuran UiTM Cabang Melaka bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia. Dalam program One Student One Skill, para pelajar akan mempunyai satu lagi kemahiran tambahan. Jadi contohnya, saya ambil contoh. Pelajar tu merupakan pelajar kos agronomi. Bila dia menyertai One Student One Skill, dia ada contohlah dia nak ambil reka bentuk grafik. Jadi dia ada dua kemahiran kat situ. Yang pertamanya, dia dah menguasai tentang kos agronomi. Dan yang kedua, dia ada tambahan dari segi kemahiran tentang reka bentuk grafik. Okey, ini jadi
program Muasir dan Waskil ni sangat bermanfaat untuk para pelajar dan sekiranya para pelajar berminat, para pelajar boleh join program Muasir dan Waskil. Seterusnya adalah program Career Industrial and Relation Expo ataupun kita panggil KIREX. Ini merupakan program Expo Kerjaya. Program ni contohnya dianjurkan oleh UiTM Shah Alam ataupun Expo Kerjaya yang dianjurkan oleh UiTM Cawangan Melaka. Okey. Expo Kerjaya ini sangat bermanfaat untuk para pelajar yang berada di universiti supaya para pelajar mendapat pendedahan awal sebelum menjejakkan kaki melangkah ke alam kerjaya. Jadi para pelajar dah boleh membuat beberapa persediaan, para pelajar boleh memperkasakan diri, menambahkan ilmu, menambahkan kemahiran. Jadi para pelajar dah pergi ke Expo Kerjaya, tengok macam mana cara temu duka dijalankan, terdapat pendedahan tentang company, tentang agensi-agensi. Jadi sangat baguslah untuk para pelajar hadir ke Expo Kerjaya yang dianjurkan semasa dalam tempoh pengajian ni sebelum para pelajar betul-betul nanti nak mohon kerja kan bila dah habis belajar nanti. Ini program KIREX. Selain daripada program KIREX, kita ada juga program Dialog Majikan. Program Dialog Majikan ni biasanya kita jemput majikan-majikan, agensi, CEO ataupun kita jemput jabatan JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk memberikan taklimat, untuk memberikan tips, untuk memberikan panduan yang terkini kepada para pelajar tentang dunia kerjaya. Ini pun salah satu program yang bermanfaatlah untuk para pelajar. Selain daripada itu, kita ada juga program temuduga dalam kampus. Untuk program temuduga dalam kampus ni maksudnya syarikat dia akan menganjurkan program ataupun dia akan anjurkan temuduga yang sebenar. Dia anjurkan tu dalam kampus. Dia nak cari pekerja contohnya, dia ada kekosongan jawatan. Bila kita anjurkan temuduga dalam kampus ni, para pelajar dah tak perlu nak susah pergi ke mana-mana syarikat kan. Contoh nak pergi ke KL, nak pergi ke Selangor, jauh kan. Contohnya jadi kita buat temuduga dalam kampus ni di kampus masing-masing. Contohnya UiTM Kampus Al Gajah ke kan. Contohnya di UiTM Bandaraya Melaka ataupun di UiTM Kampus Jasin. Jadi mudahlah insya-Allah. Ni biasanya program temuduga dalam kampus kita khususkan untuk pelajar yang dah nak grad lah. Jadi dia dah nak grad, jadi lepas tu dia terus nak kerja. Jadi bila ada temuduga, dia hadir temuduga dan dia berjaya dalam temuduga tu, jadi dia dah boleh terus kerja. Cepatlah dia dapat kerja. Seterusnya ialah program Career Outreach. Program ni berbentuk pameran. Jadi kita akan adakan pameran ni dekat tempat-tempat yang menjadi tumpuan para pelajar, contohnya dekat kafeteria ataupun dekat medan selera. Jadi program ni kita akan adakan pameran, kita akan buka booth, kita akan maklumkan kepada para pelajar tentang maklumat terkini, tentang dunia pekerjaan yang terkini, apa yang perlu para pelajar siapkan diri para pelajar. Kat situ adalah tentang pameran kerjaya. Seterusnya kita ada program klinik kerjaya. Program klinik kerjaya ni dia berbentuk bimbingan kepada para pelajar. Contohnya para pelajar nak tahu apa personality kerjaya dia, apa pekerjaan yang sesuai dengan diri dia kan. Jadi kita mungkin adakan kelompok yang kecil untuk kita memberikan panduan dan kita membimbing para pelajar dari segi pembangunan kerjaya. Seterusnya adalah program ceramah kerjaya. Program ceramah kerjaya ni terdapat pelbagai tajuk lah yang berkaitan dengan ceramah kerjaya. Contoh bagaimana nak menjadi para pelajar yang mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi, bagaimana nak menjadi graduan yang menjadi rebutan majikan contohnya dalam program ceramah kerjaya. Seterusnya, Career Profiling Next. Dalam Career Profiling Next ni, para pelajar perlu menjawab soalan-soalan yang ada dalam sistem Profiling Next ni dan nanti daripada situ para pelajar akan tahu apa potensi diri para pelajar. Seterusnya, yang terakhir adalah Job Shop UiTM. Job Shop UiTM ni akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Sharifah Nurul Baiti sebentar nanti. Okey, seterusnya saya akan kongsikan tentang program-program kaunseling. Program-program kaunseling ni kita ada sehari bersama kaunselor. Program ni berbentuk pameran, promosi. Kita nak memperkenalkan dunia kerjaya dan kaunseling. Program memperkenalkan kaunselor-kaunselor kepada para pelajar. Dan juga program ni bertujuan supaya kaunselor dapat turun padang untuk bertemu sendiri dengan para pelajar. Selain daripada itu adalah program transisi ke universiti.
yang kita anjurkan untuk pelajar-pelajar yang baru mendaftar sebagai pelajar UiTM Cawangan Melaka. Okey, seterusnya adalah Program Counselling for Academic Success, C4AS. Ini adalah program untuk pelajar yang mendapat pointer 3.5 dan ke atas untuk kita pertingkatkan lagi prestasi akademik para pelajar. Seterusnya adalah program CU at the Top. Program CU at the Top ni untuk para pelajar yang mendapat pointer 2.5 dan ke bawah. Kita akan bantu dan kita akan memberikan kursus kepada para pelajar supaya para pelajar mendapat motivasi untuk tingkatkan lagi prestasi akademik. InsyaAllah. Seterusnya adalah program University Motivator Competition ataupun kita kenali sebagai UMAC. Program ini berbentuk pameran untuk kita melatih para pelajar yang berminat dalam motivasi untuk para pelajar menjadi motivator muda. Okay, InsyaAllah kita akan adakan pertandingan tentang motivator. Okay. Seterusnya adalah program klinik kaunseling. Dalam program klinik kaunseling ni kita akan berikan tips tentang contohnya pengurusan stres, pengurusan marah, kan, pengurusan masa dan sebagainya. Okay. Seterusnya adalah ceramah motivasi bersiri yang mana dianjurkan oleh UiTM kampus Alor Gajah ataupun UiTM Cawangan Bandaraya Melaka contohnya. Okay, untuk memberikan motivasi kepada para pelajar untuk sentiasa mendapat momentum supaya kita dapat bersedia, kita lebih bermotivasi untuk menjalani kehidupan seharian kita. Okay. Seterusnya adalah program UKK UiTM Jasin Go Live bersempena dengan pandemik yang sedang berlaku ni. Jadi program-program kita tak dapat jalankan secara bersemuka, kita akan anjurkan secara atas talian. Contohnya dekat IG Live ataupun dekat Google Meet ataupun dekat Webex. Jadi para pelajar masih boleh menyertai program-program anjuran unit kejayaan dan kaunseling UiTM Cawangan Melaka melalui atas talian. Okay. Seterusnya adalah program operasi khidmat masyarakat ataupun OPKIM yang mana merupakan program para pelajar berjumpa dengan masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat, menghulurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Contohnya kita buat program OPKIM ni dekat perkampungan nelayan ataupun perkampungan orang asli. Contohnya macam tu. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kenali diri melalui ujian psikologi. Dalam ujian psikologi ni kita boleh tengok beberapa ujian yang ada saya senaraikan di sini yang boleh para pelajar berjumpa dengan kaunselor dan para pelajar boleh menjalankan ujian. Antaranya adalah ujian personaliti warna, ujian minat kerjaya, depression, anxiety and stress skill ataupun DAS, ujian personaliti sidik, ujian personaliti stres, ujian pengurusan masa dan ujian keyakinan diri. Dalam ujian-ujian psikologi ni, para pelajar akan tahu apa kekuatan diri para pelajar dan para pelajar tahu apa kelemahan diri para pelajar. Jadi kat situ kita boleh tingkatkan lagi potensi kita dan kita boleh fokus kepada kelebihan yang ada pada diri kita. Okay? Dan bila kita tahu itu bukan kekuatan diri kita, kita tak perlu pergi fokus ke arah itulah. Jadi kat situ para pelajar akan lebih menjadi seorang yang lebih bermanfaat dan juga seorang yang lebih hebat, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, jadi apa pentingnya sebenarnya para pelajar menyertai program, menyertai persatuan. Okey. Kat sini sebagai para pelajar saya ingin berkongsi sedikitlah. Yang pertama sekali para pelajar perlu tingkatkan pencapaian akademik. Akademik tu nombor satu. Para pelajar hadir ke universiti, melanjutkan pelajaran ke universiti untuk mendapat kejayaan dalam akademik. Itu yang pertama, para pelajar perlu jaga pointer, perlu tingkatkan skor, okey. Dan seterusnya, yang kedua adalah kemahiran insaniah ataupun soft skill. Dalam kemahiran insaniah ni terdapat 7 perkara yang akan saya kongsikan. Bila kita sebut kerja kemahiran insaniah, para pelajar kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kemahiran insaniah. Okey, jom kita lihat apa 7 perkara tu. Yang pertama adalah kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ni contohnya para pelajar tahu apa yang perlu dicakapkan, bagaimana nak menyantuni orang lain, kata-kata yang baik tu macam mana, okey? Bagaimana para pelajar nak tingkatkan keyakinan diri apabila bercakap di halayak ramai contohnya. Seterusnya yang kedua adalah pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pada pendapat saya, kemahiran ni adalah satu kemahiran yang aras tinggi. Jika para pelajar terlibat dalam persatuan, terlibat dalam mengajukan program, insya-Allah para pelajar akan dapat kemahiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah. Sebab kita dah biasakan dengan cabaran, dengan pelbagai kesusahan, kesukaran
dengan pelbagai isu yang berlaku. Jadi kita akan tahu untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu dengan cepat, untuk ambil jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi banyak manfaatnya kepada para pelajar, insya-Allah. Seterusnya adalah kemahiran kerja berpasukan. Yang ni bila para pelajar buat program ataupun para pelajar aktif dalam persatuan ataupun para pelajar buat assignment kan, assignment group. Jadi kemahiran kerja berpasukan ni akan terbentuk dalam diri para pelajar. Kita akan tahu macam mana nak menghormati pendapat orang lain. Kita akan tahu macam mana cara nak bertolak ansur dengan orang lain. Okay. Seterusnya adalah pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Yang ni banyak ilmu yang para pelajar akan dapat. Macam mana cara nak uruskan maklumat dengan baik. Macam mana nak susun dokumen dalam fail. Okay. Dalam pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat ni, insya-Allah jika para pelajar terlibat aktif dalam persatuan dan banyak menganjurkan program, para pelajar akan dapat tingkatkan kemahiran ni. Dari sehari ke sehari, dari semasa ke semasa, banyak ilmu dan pengalaman yang para pelajar akan perolehi, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah kemahiran keusahawanan. Ini adalah sangat penting kerana UiTM merupakan universiti keusahawanan. Kita nak lahirkan graduan UiTM ni bukan sahaja mengharapkan makan gaji daripada pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Tapi pelajar UiTM ni mampu untuk menjadi usahawan sendiri, mampu mempunyai perniagaan sendiri. Okey, jadi ini adalah kemahiran keusahawanan yang penting untuk para pelajar. Seterusnya adalah moral profesional. Etika dan moral profesional ni para pelajar akan tahu contohnya tentang protokol, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita nak menghormati pihak atasan contohnya, apa perkara yang boleh kita laksanakan, perkara ni sebenarnya tak wajar untuk kita lakukan. Okey. Jadi dalam terlibat aktif dalam persatuan dan juga terlibat aktif menganjurkan program ni, insya-Allah para pelajar akan banyak belajar tentang etika, protokol, moral, profesional. Okey. Dan yang terakhir adalah kemahiran kepimpinan. InsyaAllah dalam persatuan contohnya, para pelajar akan menjadi lebih mempunyai sifat kepimpinan ni sebab para pelajar dah biasa memimpin persatuan, memimpin program, menjadi AJK, menjadi ketua program contohnya. Jadi para pelajar akan tahu macam mana cara untuk membahagikan tugas dengan adil kepada anak buah, bagaimana nak pastikan sesuatu program tu berjaya dijalankan dengan jayanya. Jadi insya-Allah terpupuklah nanti kemahiran kepimpinan dalam diri para pelajar, insya-Allah. Jadi sangat penting untuk para pelajar fokus kepada akademik yang pertama, dan yang kedua tingkatkan kemahiran insaniah dalam diri para pelajar sekalian. Okey. Seterusnya saya akan memberikan perkongsian tentang kelab peers dan juga rakan kaunselor. Kelab peers ni dan juga rakan kaunselor ni, sekiranya para pelajar berminat boleh datang ke unit kejayaan kaunseling ataupun dapatkan maklumat daripada senior adik-adik semua macam mana nak jadi ahli, dan apabila dah jadi ahli untuk kelab peers dan juga rakan kaunselor ni, nanti kita akan adakanlah program dalam kampus, luar kampus, insya-Allah. Seterusnya saya akan kongsikan tentang kelebihan sekiranya adik-adik menjadi ahli kelab peers. Sekiranya menjadi ahli kelab peers ni, yang pertama kemahiran insaniah tadi akan terbentuk. Para pelajar akan mendapat manfaat dengan mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi. Seterusnya para pelajar akan mahir dalam mengendalikan organisasi, tahu nak uruskan persatuan dengan baik, dan juga mampu untuk mengaktifkan persatuan. Okey, boleh menghadapi cabaran dan juga menghadapi rintangan untuk mempertingkatkan persatuan, untuk mengaktifkan persatuan. Okay. Seterusnya adalah penganjuran program. Jadi terdapat pelbagai aktiviti yang akan dianjurkan oleh kelab peers. Jadi di situ para pelajar akan berpeluang untuk menyertai dan juga menjadi AJK dalam program-program yang dianjurkan. Seterusnya adalah kelebihan menjadi ahli rakan kaunselor. Sekiranya para pelajar berminat untuk menjadi rakan kaunselor, para pelajar akan ditauliahkan dan mendapat kemahiran asas kaunseling dan juga kemahiran asas menolong. Kita akan anjurkan kursus untuk para pelajar, untuk para pelajar mendapat kemahiran, mendapat ilmu, bagaimana nak bantu rakan-rakan yang menghadapi isu ataupun permasalahan. Jadi dekat situ para pelajar merupakan penghubung antara para pelajar dan juga kaunselor. Okey, jadi adik-adik sekalian akan
mempunyai kemahiran asas kaunseling dan asas menolong ni. Jadi bila dah ada kemahiran tu akan dapat membantu rakan-rakan yang lain sekiranya mempunyai isu, dan sekiranya isu tu berat boleh datang ke unit kejadian kaunseling untuk berjumpa dengan kaunselor. Jadi kaunselor akan tolong. Okey. Jadi kat sini adalah sangat penting perhubungan antara rakan kaunselor, para pelajar dan juga kaunselor. Okey. Sekiranya para pelajar berminat boleh datang ke unit kejadian dan kaunseling untuk mendapatkan maklumat macam mana cara nak jadi ahli rakan kaunselor ni. Okey, kita mengalu-alukan dan sangat terbuka kepada semua pelajar untuk menyertai club peers dan juga ahli rakan kaunselor. Jadi itu sahaja dari saya. Semoga kita bertemu lagi. Saya doakan semoga adik-adik semua berjaya dalam pelajaran, mendapat pointer yang baik dalam pelajaran dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran insaniah dalam diri adik-adik semua. Okey, insya-Allah. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Adik-adik sihat ke? Tahniah kerana berjaya menjadi pelajar UiTM. Salam satu UiTM. Okey, so hari ni yang saya nak kongsikan adalah bagaimana cara untuk adik-adik menyesuaikan diri sebagai seorang pelajar universiti. Alright, lagi-lagi ketika pandemik ni kan, macam-macam cabaran, macam-macam dugaan yang kita dengar. Adik-adik mungkin dengar dekat social media macam mana stresnya diorang hadapi online distance learning ni kan. So mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini dapat membantu adik-adik improve ataupun rancang dengan lebih baik macam mana nak adapt dengan situasi menjadi pelajar universiti ketika pandemik COVID-19. Ada satu kajian pada tahun 2008 yang menunjukkan antara salah satu sebab pelajar-pelajar gagal menamatkan pengajian adalah kerana mereka gagal menyesuaikan diri dekat universiti. So tak naklah adik-adik dah semangat masuk tapi akhirnya tak dapat bergraduasi sama-sama dengan kawan-kawan. Dan salah satu kajian lagi mengatakan sebab kita confuse kan, kenapa sesetengah pelajar tu bila dekat universiti, bila dekat sekolah menengah, mereka dapat straight A's, very good student, kurikulumnya baik. So kita nak kaji kenapa. So bila saya kaji, dan salah satu sebab adalah kerana peralihan daripada pendidikan menengah ke pendidikan tinggi adalah satu pengalaman yang menyukarkan, kebanyakannya bagi pelajar tahun 1. Dan perkara ini menyebabkan mereka susah untuk beradaptasi. Oh, adik-adik tahun 1, jom saya kongsikan 4 dimensi macam mana untuk kita menyesuaikan diri, macam mana kita nak beradaptasi di universiti dengan lebih baik, insya-Allah. 4 dimensi tersebut adalah penyesuaian akademik, penyesuaian sosial, penyesuaian peribadi ataupun emosi dan juga kita punya matlamat. Adik-adik perasan tak? Walaupun ketika pandemik ni kan, kita boleh dengar kadang-kadang ada kita punya keluarga, saudara terdekat kita ke, kawan-kawan kita punya kakak ke abang ke yang masih boleh score belajar online ni kan. So sebenarnya apa tips-tips diorang? So antara yang saya boleh kongsikan dengan adik-adik, yang paling penting adalah kita perlu ada kawan. Okay, kita perlu cari kawan yang paling penting adalah berkawan dengan senior. Sebab apa? Sebab senior dah lalui semua struggle yang kita baru nak lalui. Semua stres, semua orang kata apa, pening kepala yang diorang dah lalui, tak tahu nak buat macam mana, blur, confused, semua tu senior-senior dah lalui. So dari segi akademik, kita kena cari senior dulu. Macam mana nak cari? Mungkin ada grup WhatsApp senior, mungkin kita boleh cari dari segi kelab, kita join kelab, lepas tu dalam kelab tu ada senior-senior. Kita kena aktifkan diri untuk cari senior. Senior-senior ni dia ada nota, senior-senior ni dia ada past year exam, dia ada special tips daripada lecturer. So berkawan dengan senior. Okey, dan yang kedua adalah sangat penting untuk kita ada
peralatan untuk kita belajar, ruang belajar yang lengkap. Saya tahu tak semua pelajar datang daripada background family yang senang, yang berada. Kan mungkin ada dari kalangan adik-adik dekat sini yang mungkin daripada keluarga B40. Adik-adik kena kreatif. Sebab apa? Sebab sekarang ni semua orang tahu Shopee, Lazada, kan. Semua platform-platform e-commerce tu diorang jual stationeries, peralatan belajar dalam harga yang saya rasakan sangat-sangat murah berbanding jika kita beli di mall, di kedai biasa lah kan. Okay, dan adik-adik pun dah jimat banyak when you tak datang campus kan. Dah jimat dari segi kos pengangkutan, kos college, kediaman, kos makan di college dan sebagainya. So, duit yang sepatutnya digunakan untuk tu kita spend untuk search dan explore dalam platform Shopee, Lazada dan sebagainya. So kita nak cari apa dulu? Memandangkan kita belajar online sekarang ni kan, antara perkara yang penting adalah meja belajar. Okay, saya pernah jumpa meja belajar yang berharga RM50, RM70. So untuk yang belum berkemampuan, tak apalah kan, beli dulu yang murah-murah tu. Headphone penting. Kadang-kadang orang kata apa, bila coverage tak terlalu baik, mungkin suara tak berapa dengar. So ini sangat-sangat membantu. Okay, dan ada yang built-in speaker, built-in microphone sekali. So lebih jelas kalau kita nak tanya soalan contohnya. Kalau kita ada bajet lebih, mungkin boleh beli apa ni, microphone. Macam saya selalu beri motivasi dan ceramah kan, so saya spend duit untuk beli microphone. Ada semurah RM50, RM20 pun saya pernah jumpa. So according to your budget, spend. Speaker contohnya, power bank, bukan power bank, power bank pun boleh jugalah kan. Hard disk, hard disk kalau ada bajet belilah sampai 50GB ke 1TB ke, beli. Sebab apa? Kalau dulu subjek-subjek yang perlu hantar video dekat kampus, mungkin subjek yang orang kata apa, berkaitan dengan digital dan sebagainya lah, computer science ke, you know, things like that. Tapi sekarang setiap subjek homeworknya ataupun assignmentnya perlu dihantar online. Dan daripada pengalaman adik saya sendiri, semua subjek pun kena hantar video, dan video storage-nya sangat besar. So antara benda terpenting yang saya suggest untuk beli adalah hard disk. Okay, spend your money on a good hard disk. Alright. Dan yang terakhir adalah adik-adik, tolonglah kuasai bahasa Inggeris. Sebab pengalaman saya sendiri, saya pun pernah jadi pelajar kan dulu. Bila lecturer minta kita cari research, cari orang kata apa, kajian-kajian untuk support kita punya findings contohnya kan. Kita kena cari artikel-artikel yang orang kata bukan dari segi website-website yang senang kita buka tu kan. Research artikel daripada jurnal-jurnal. Dan kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris, dan bahasa Inggeris yang agak orang kata apa, tinggilah dia punya grammarnya. So bermula sekarang, kalau masih lagi ada orang kata apa, struggle in English tu, mula bercakap dalam bahasa Inggeris, mula beli buku Inggeris, dan mula orang kata apa, engage in communication in English. So kita orang kata biasalah kan, tengok words-words tu familiar. Sebab memang sangat penting. Ada lecturer yang minta pelajar buat assignment dalam bahasa Inggeris. So don't be surprised. Jangan terkejut tau, because benda tu adalah something yang normal di peringkat universiti. Kita nak biasakan adik-adik dengan international language. Alright? Okay, so now kita dah dimensi yang kedua, iaitu dimensi social. Ini antara dimensi yang terpenting lah. Sebab apa? Our friends are our future. So saya nak bagi satu tips yang paling penting. Pilih kawan yang baik. Sebab kawan yang baik tu akan menentukan segala-galanya di universiti. Okay, macam mana saya boleh survive di universiti? Because I have good friends. Good friends ni macam mana? Bila main, kita main. Bila enjoy, kita enjoy. Bila belajar, kita belajar. Okay, so tips dia, contohnya adik-adik nak enjoy lah, nak layan Netflix ke, nak layan movie Korea ke, nak enjoy dengan aktiviti dekat luar ke kan. So sebelum tu cakap dengan kawan, apa kata kita siapkan assignment ni, habis assignment ni jom kita keluar. Kalau sekarang ni tak boleh keluar, jom kita layan movie ni, lepas tu kita boleh borak pasal movie tu contohnya kan. Macam mana pula nak tahu kawan, nak cari kawan yang baik tu kat mana kan?
Join campus activity. Sekarang ni ada banyak webinar yang ada online available weekends ke, malam ke kan. So join activity ni. Dan bila you join, selalunya orang-orang yang orang kata apa, good student ni lah, dia akan join lah kat activity campus. So cari kawan dekat situ. Contohnya talk tentang motivation kan, talk tentang how to cope in university. Kalau nampak dia join, mungkin kita nampak account ni kan, kita boleh orang kata apa, dapatkan contact number dia ke. Contohnya kalau kita macam sekarang ni mungkin akan dipaparkan di YouTube, tersyasyul di YouTube kan. So kita boleh klik YouTube dia dan mungkin ada email dia, kita boleh email dia ke. Ataupun you all selalu penuh kat komen tu kan, minta lah. Dan yang terakhir, untuk kita survive socially ni, kena ada engagement dengan pensyarah. Tanya khabar lecturer, macam mana, mula takut kan. Jangan takut, mereka pun manusia, mereka pun ada mood. So have engagement dengan lecturer. Contohnya nak tanya dia soalan, WhatsApp dia dalam orang kata apa, bahasa yang baik. Assalamualaikum puan, Assalamualaikum doktor, Assalamualaikum prof, minta maaf mengganggu. Boleh emoticon minta maaf tu kan. Doktor boleh respon bila-bila doktor free, saya tak urgent. Kan adab yang baik tu. Doktor, saya nak tanya macam mana, macam ni. Terima kasih saya ucapkan doktor. Mohon maaf jika saya mengganggu masa doktor di rumah. InsyaAllah lecturer tu dengan berbesar hati akan respon. Okay? Okay adik-adik, sekarang kita nak share tentang dimensi peribadi dan juga emosi. Dan saya nak katakan antara 4 dimensi inilah dimensi yang paling penting. Kenapa? Dekat universiti ni ada macam-macam cabaran. Ada orang diuji dengan orang kata apa, cabaran kewangan. Ada orang diuji dengan cabaran dari segi dia susah nak catch up sebab online kan. Dia lost, mungkin dia sedikit lambat. Cabaran dari segi orang kata apa, teknologi. Semua assignment kena buat video, contohnya kena editing. Dia pula guna handphone untuk WhatsApp, main social media. Oops. Kan. So tak pernah explore editing punya apps contohnya. So macam-macam struggle. Dan ada juga antara kita yang mungkin ketika dia belajar online, time tu juga family dia perlukan dia untuk bantu meniaga ke, bantu ambil adik sekolah ke. So ada macam-macam cabaran setiap. Banyak kan cabaran-cabaran tu. Agaknya kalau saya buka ruangan komen ni, apa cabaran adik-adik, mesti lagi banyak. Macam-macam. Setiap orang diuji dengan perkara yang berbeza-beza. Okay, so jangan anggap, alah dia ni senang lah, dia ni mudah lah. No, everybody struggles differently. Okay, so kita kena ada apa? Good support system. Siapa support system kita? Orang terdekat kita yang memahami, yang tak judge kita, yang kita boleh trust. Kalau tak ada, tak semua orang ada kelebihan tu kan. Adalah counselor. So you guys boleh contact kita orang untuk talk freely without being judged. Okay. Dan yang seterusnya, kena ingat, masa tu equal to stress. If you urus masa, stress level akan menurun. Kalau you stress, tengok macam mana you urus masa you. So that's the tip. So belajar urus masa. Priority comes first, apa? Study. So study dulu before everything else. Okay, so kalau mak kita marah ke, abang kita marah, kakak kita marah ke, belajar untuk communicate dengan diorang di masa yang betul. Diorang lepas solat ke apa kan, cakap dengan diorang, boleh tak lepas ni kakak siapkan kerja dulu baru kakak buat. Tapi you jangan pula dah siapkan kerja, you pergi lepak, main handphone kan. So orang kata apa, bekerjasamalah dalam sesebuah institusi keluarga tu. Okay. Dan dimensi yang terakhir adalah goals, matlamat kita. Kan? Ada di perasan tak? Kalau perasan lah kan, ada kadang-kadang bila kita tanya dekat kawan kita ke, punya kakak ke, punya abang ke, family kita, belajar kat universiti best tak? Okay lah, pergi kelas, balik kelas. Kan? Macam benda tu adalah satu pengalaman yang membosankan untuk dia. Sebab apa? Sebab dia choose untuk berada dalam situasi tu. Dia tak ada goals. Goals dia adalah pergi universiti je lah. Dia tak ada specific goals apa yang dia nak capai. So sekarang take out a piece of pen and paper. Cuba tuliskan apa matlamat sebenar adik-adik belajar. Explore diri adik-adik. Okay. Dan yang kedua adalah
bila kita pergi belajar, kita ingat kita just perlu belajar. No, kita kena gunakan moment itu. Moment macam mana? Moment tu yang paling penting untuk kita explore segala jenis kemahiran yang kita nak. Sebab apa? Sebab itulah satu-satunya moment yang kita ada untuk tulis dekat resume kita. Bayangkan kalau kita pergi kelas, makan, tidur, bangun, pergi kelas, makan, tidur, bangun, pergi kelas. Nak letak apa kat resume? Selalu kalau saya buat orang kata apa, kursus kerjaya, nak cari kerja, menulis resume, akan ada segelintir pelajar yang resume dia setengah page je. Sebab apa? Dia tak buat apa-apa pun masa dekat kampus. So jangan jadi macam tu. Belajar dari kesilapan senior-senior. Okay, so as much activity you can join, sertai. Boleh bantu lecturer, bantu. Offer untuk memberi bantuan kepada senior, kepada lecturer, group, club dan sebagainya. So that bila at the end of the day nak buat resume tu akan jadi 2 page yang penuh dengan penglibatan, pengalaman. Barulah seronok kan nak cari kerja. Kalau tak, kita sendiri pun tak ada keyakinan nak cari kerja. Okay, so berhentilah berada di comfort zone. Memang penat jadi pelajar yang aktif. Sangat penat tetapi sangat berbaloi. Okay, dan yang terakhir sekali, saya nak share dengan adik-adik kenapa saya cakap aktif, engage. Sebab menjadi biasa-biasa itu sangat membosankan. Sebab apa dia bosan? Nak cari kerja tak dapat, nak buat itu ini, banyak limitasi sebab tak ada kemahiran. Lepas tu bila berkawan, kawan pun tak selesa berkawan dengan kita sebab kita tak biasa nak berkawan dengan orang. Kita tak biasa nak, orang kata apa, ambil berat tentang orang, offer dia bantuan. Benda tu kita tak biasa. So bila kita cuba, dia akan jadi macam susah lah kan, sebab kita tak biasa dengan benda tu. Dan end up kita akan return kepada diri kita yang sebelum ni sebab dia lebih comfortable. Macam mana? Comfortable lah, duduk kat dalam space sendiri, no experience, stay in our comfort zone, dan akhirnya we will be left behind, sangat jauh tertinggal. Lepas tu kita complain, kenapa? So jangan jadi macam tu tau. Alright, so itulah dia 4 dimensi penyesuaian di universiti. Okay, my last words untuk adik-adik yang saya sayangi pada hari ini, adaptasi adalah satu kualiti yang sangat mahal. Sebab apa? Tak semua orang mampu beradaptasi. Tengoklah macam pandemik ni kan. Some people still can survive, some people cannot. Sebab apa? Some people memang cepat untuk beradaptasi. Ini tak boleh, okey buat ni. Ini tak boleh, okey buat ni. Okay, so macam tu juga adik-adik. Okay, dah tak boleh masuk kampus kan? Okay, macam mana nak cari networking dengan kawan-kawan? Macam mana nak buat assignment dengan lebih cepat? Macam mana nak contact lecturer? Nak contact pakai WhatsApp je. Kalau lecturer tak reply, blue tick, complain. Cuba cari proper way, email ke dan sebagainya. So there are always so many ways untuk you struggle. Okay, so ingat dunia ni akan terus berubah. So move on and get up. Till then, Assalamualaikum.